lupa like, subscribe dan tekan butang loceng no. Yuhu. Zizap. Assalamualaikum my friend. Ketemu lagi ya. Okey, pada konten Zoro kali ini, Zoro ini berbicara bercerita tentang Mat Komando, seorang penjenayah yang teramat sangat liciknya, tetapi akhirnya kecundang, ditembak mati. Okey, jom kita bongkarkan cerita Mat Komando. Nama sebenar Mat Komando adalah Ahmad Muhammad Arsyad ataupun Mat Arsyad. Alamat terakhir beliau dikesan LLM 30 Kampus Selangkuh Tengah, Yan Kedah, tetapi dikatakan berasal dari Parit Panjang, Baling, Kedah. Gelarannya adalah Mat Komando, Mat Spring. Dilabel juga sebagai penjenayah paling ganas, kebal, jiji kita ala Robin Hood. Kisah Mat Komando. Mat Komando merupakan bekas tentera unit khas komando. Dia menamatkan kerjaya tentera setelah 2 tahun berkhidmat. Selepas dia berhenti menjadi tentera, dia melakukan banyak kerja seperti pemandu lori, teksi dan bas untuk menampung diri dan keluarganya. Tetapi disebabkan semua kerja itu tidak mendatangkan hasil yang lumayan, dia mula bertukar haluan. Dia menubuhkan geng 13, iaitu kumpulan gangster ala tentera. Geng 13 melakukan rompakan pertama mereka di ladang kelapa sawit, di mana pemilik ladang menyimpan wangnya berdekatan ladang tersebut. Rompakan demi rompakan, mereka berjaya lakukan lebih kurang 50 rompakan. Wang hasil rompakan dianggarkan RM2 juta lebih. Senjata yang mereka gunakan dalam rompakan ialah M16. Walaupun mereka tidak berjaya ditangkap, namun pihak polis berjaya mengecam wajah setiap orang kerana geng 13 ini melakukan rompakan tanpa memakai topeng. Gerakan memburu Mat Komando dan kumpulannya diperhebat oleh pihak polis dengan melancarkan operasi Api Sawit. Mat Komando dan kuncu-kuncunya dikatakan pernah sekali bercuti di sebuah resort ternama di Kedah. Semasa di situ, Mat Komando dikatakan hampir ditangkap. Adik Mat Komando disedari oleh seorang resepsionis di situ selepas dia menyerahkan kad pengenalannya untuk tujuan pendaftaran. Nasib baik jugalah resepsionis itu jenis orang tengok berita. Maka dia pemaklumkan keberadaan Mat Komando di resort tersebut kepada pihak polis. Tanpa membuang masa, pihak polis terus menyerbu resort tersebut. Lalu berlakulah satu kejadian tembak-menembak antara mereka. Hasilnya, beberapa ahli kumpulan 13 berjaya dibunuh dan ditangkap. Tetapi malangnya, Mat Komando berjaya meloloskan diri bersama dengan orang kanannya, Syukri Husin. Selepas insiden tersebut, pencarian selama 10 hari terpaksa dibatalkan selepas polis gagal mencari Mat Komando. Maka operasi Api Sawit dilanjutkan sehingga 255 hari. Ketika pihak polis melakukan buruan, Mat Komando dipercayai
menggunakan beberapa taktik penyamaran untuk elak daripada dikesan, termasuklah muncul berjanggut atau jambang ala Taliban serta botak licin. Dan akhirnya pada tanggal 12 September 2002, penduduk di sebuah kampung di Kedah diganggu dengan dentuman berdas-das tembakan senjata api. Ketika itu jam menunjukkan sekitar 6:30 pagi. Di waktu penghuni kampung baru bangun untuk menunaikan solat subuh, manakala pelajar bersiap untuk ke sekolah. Penduduk tidak pun menyangka bahawa bunyi itu adalah bunyi tembakan salah satu daripada satu operasi besar dan penting polis yang dinamakan Kod Operasi Sapi Sawit 2, sekaligus menandakan kejayaan menupaskan Ketua Kumpulan Penyayang Ahmad dikenaki Kumpulan 13 Mat Komando ataupun Ahmad Muhammad Arsyad. Sebuah pasukan 10 anggota polis yang turut disertai unit tindakan khas QTK pagi itu mengakhiri pemburuan pasukan keselamatan terhadap Mat Komando selama 255 hari. Beberapa jam selepas operasi itu tamat, Ketua Polis Negara ketika itu, Tan Sri Nuriamai, mengesahkan bahawa lelaki yang berbalas tembakan dengan polis waktu itu adalah Mat Komando. Pengumuman itu sekaligus mengakhiri pemburuan polis ke atas Mat Komando yang dilancarkan sejak 1 Januari 2002. Selepas 3 rakannya terbunuh ketika lari dari sekatan polis di Kuala Nerang sebelum itu. Kematian Mat Komando pada pagi itu berjaya menyelesaikan siasatan polis terhadap kumpulan 3 dan turutkan dengan 50 kes samun bersenjata membabitkan wang tunai lebih ringgit Malaysia 2 juta, 2 kes mencuri motosikal dan 1 kes cubaan membunuh. Operasi pada pagi itu juga menyudahkan satu episod jenayah terancam dengan 9 anggota kumpulan 13 ditangkap, manakala 4 termasuk ketuanya mati ketika berbalas tembak dengan polis. Polis turut menemui sepucuk pistol jenis Colt .45 dan revolver 22, beberapa butir peluru hidup dan kelonsong serta wang tunai RM70 pada badan Mat Komando pagi itu. Ada teori mengatakan bahawa Mat Komando juga mungkin mempunyai kelebihan tertentu yang menyebabkan dia licik meloloskan diri, terutama ketika melarikan diri ke dalam hutan berbekalkan pengalaman dan kemahiran sebagai anggota komando sebelum terjerumus ke kancah jenayah. Antaranya termasuklah Mat Komando memiliki ilmu kebal dan menguasai ilmu selisih yang membolehkannya meloloskan diri tanpa disedari polis walaupun dikepung. Malah ada yang mendakwa dia hanya boleh dibunuh ketika kedua-dua kakinya tidak berpijak di tanah. Mat Komando juga dilaporkan pernah menzahirkan kepada rakan serta ahli keluarganya bahawa dia rela mati daripada menyerah diri kepada pihak polis walaupun dia tinggal kesorangan. Subuh 12 September 2002 adalah penyudah kepada episod itu apabila dia ditembak mati dalam serbuan itu. Jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng no. Yuhu.